Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam mata pelajaran Sejarah Tahun 4. Hari ini kita akan sambung lagi unit 8, Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan peranan Sultan, Bendahara dan Laksmana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baiklah murid-murid, kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan membuat sedikit ulang kaji tentang pelajaran kita yang lepas. Okey, murid-murid masih ingat lagi apakah maksud tokoh terbilang? Cuba murid-murid nyatakan apakah maksud tokoh terbilang. Mari kita tengok sama-sama. Okey, tokoh terbilang merupakan individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Tokoh terbilang ini merupakan seseorang yang banyak berjasa kepada masyarakat di sekelilingnya. Okey, yang seterusnya kita lihat ciri-ciri tokoh terbilang. Murid-murid ingat lagi, apakah ciri-ciri tokoh terbilang? Terdapat 3 ciri-ciri tokoh terbilang. Iaitu yang pertama, gigih. Yang kedua, mempertahankan kedudukan negara. Dan yang ketiga, berkorban untuk negara. Okey, seseorang tokoh terbilang perlu mempunyai ketiga-tiga ciri-ciri ini. Seterusnya, kita akan melihat peranan tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hari ini kita akan melihat peranan Sultan, peranan Bendahara dan peranan Laksmana. Bendahara dan Laksmana ini merupakan pembesar utama Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan melihat peranan Sultan sebagai tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ayuh murid-murid, kita lihat satu persatu peranan Sultan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, Sultan merupakan pemerintah tertinggi kerajaan. Baginda dibantu oleh Bendahara dan Laksmana yang merupakan pembesar utama Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, Sultan menjadi lambang perpaduan dalam masyarakat Melaka. Murid-murid masih ingat lagi piramid susun lapis struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Cuba murid-murid lihat gambar ini. Ini merupakan piramid susun lapis struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kedudukan Sultan adalah yang tertinggi. Okey, kedudukan Sultan adalah yang tertinggi dalam struktur masyarakat. Okey, semua pembesar, rakyat, hamba perlu menunjukkan taat setia kepada Sultan. Dengan ini, perpaduan dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, Sultan berkuasa untuk melantik pembesar yang berkelayakan dalam menjalankan pentadbiran kerajaan. Contohnya, perlantikan Bendahara Tun Perak. Tun Perak merupakan seorang bendahara yang bijaksana dan dapat melaksanakan pentadbiran kerajaan dengan baik. Peranan Sultan yang keempat ialah Sultan menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti
dengan kerajaan China, dengan kerajaan India dan beberapa kerajaan lain di Kepulauan Melayu pada ketika itu ditentukan oleh Sultan. Yang kelima, Sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang keenam, Sultan mengetuai Angkatan Tentera Melaka bagi meluaskan jajahan takluknya. Yang ketujuh, Sultan menerima kunjungan pedagang asing ke Melaka. Peranan Sultan yang sangat baik pada zaman Kesultanan Melayu Melaka telah menyebabkan Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan yang terkenal dan dihormati oleh kerajaan lain. Hal ini telah menyebabkan terdapat ramai pedagang asing yang datang berkunjung ke Melaka dan menjalankan aktiviti perdagangan. Hal ini telah menyebabkan Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan yang terkenal pada waktu itu. Okey, yang ke-8, Sultan akan sentiasa memastikan keselamatan dan keamanan Melaka terpelihara. Keselamatan dan keamanan ini sangat penting dan sangat dititik beratkan kerana Sultan hendak memastikan rakyat berada dalam keadaan selamat dan semua pengunjung ataupun pedagang yang datang untuk berdagang di Melaka dapat menjalankan aktiviti perdagangan dengan aman dan selamat tanpa sebarang ancaman. Okey, baiklah murid-murid. Kita telah melihat 8 peranan Sultan sebagai tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, seterusnya kita akan melihat peranan bendahara sebagai tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, seterusnya kita akan melihat peranan bendahara sebagai tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Yang pertama, bendahara menjadi penasihat Sultan dalam urusan pentadbiran kerajaan. Pada kebiasaannya, Sultan akan mendapatkan nasihat daripada bendahara sebelum membuat keputusan ataupun sebelum mengeluarkan titah perintah baginda dalam urusan pentadbiran kerajaan. Yang kedua, bendahara menjadi ketua pembesar dalam pentadbiran negeri. Peranan bendahara yang ketiga ialah menjadi pembantu Sultan dalam mengembangkan agama Islam. Pada waktu itu, agama Islam baru sahaja bertapak di bumi Melaka. Jadi, bendahara menjadi pembantu Sultan. Bendahara ini memainkan peranan untuk membantu Sultan dalam mengembangkan agama Islam dalam kalangan rakyat Melaka pada waktu itu. Yang keempat, bendahara menjadi ketua diplomat. Ketua diplomat maksudnya bendahara menjadi ketua dalam sebarang rundingan untuk mempertahankan keamanan dan keselamatan Melaka daripada ancaman luar. Contohnya, Bendahara Tun Perak. Bendahara Tun Perak telah menghantar surat kepada kerajaan ataupun Raja Siam untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Apabila hubungan persahabatan ini terjalin, maka Kerajaan Melaka akan terhindar daripada serangan Raja Siam dan tidak menjadi tanah jajahan Kerajaan Siam.
bendahara juga menjadi ketua hakim. Bendahara juga mengetuai angkatan perang, dan seterusnya bendahara menjadi pemangku sultan semasa Sultan Gering atau sultan berada di luar negara. Apa maksud pemangku sultan? Pemangku sultan ini ialah bendahara menjalankan tugas-tugas sultan buat sementara waktu. Okey, sementara waktu. Maksudnya apabila Sultan Gering, Gering tu maksudnya apa? Gering itu bahasa istana. Maksudnya sakit. Okey, apabila Sultan Gering ataupun berada di luar negara, maka bendahara akan mengambil alih tugas-tugas sultan buat sementara waktu. Itulah maksud pemangku sultan. Murid-murid, ini merupakan tugas-tugas bendahara pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat 7 peranan utama bendahara pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan telah menjadikan mereka ini sebagai tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, kita hendak melihat peranan tokoh terbilang Laksmana. Yang pertama, Laksmana mengetuai Angkatan Laut Melaka dalam melakukan serangan. Yang kedua, Laksmana mengetuai utusan rasmi ke luar negara. Yang ketiga, Laksmana menjadi duta atau wakil bagi Kerajaan Melaka dalam sebarang urusan atas perintah Baginda Sultan. Yang keempat, Laksmana menjadi pengawal peribadi Sultan kerana keberaniannya. Kelima, Laksmana menjaga keamanan perairan Melaka daripada ancaman musuh. Kebiasaannya, pihak luar yang menjadi musuh akan membuat serangan melalui jalan laut. Oleh itu, Laksmana akan sentiasa memastikan, akan sentiasa menjaga perairan Melaka daripada ancaman musuh. Dan yang keenam, Laksmana menjaga keselamatan para pedagang yang menjalankan aktiviti perdagangan di Melaka. Okey murid-murid, ini merupakan 6 peranan Laksmana yang utama pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baiklah murid-murid, kesimpulannya, kita telah melihat peranan ketiga-tiga tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu peranan Sultan, peranan Bendahara dan peranan Laksmana. Tanggungjawab dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Sultan, Bendahara dan Laksmana dalam melaksanakan peranan masing-masing telah mengukuhkan kedudukan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang terkenal. Jadi kita telah sampai ke penghujung kelas. Cikgu berharap murid-murid boleh mengingat ataupun boleh memahami peranan ketiga-tiga tokoh terbilang yang telah kita lihat sebentar tadi. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang untuk tajuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.